Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulakan kelas, kita baca doa dulu kan. Siapa nak baca doa? Solehin ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaina hikmataka wanshur alaina min ajabini rahmatika ya arhamar rahimin. Atina Bishrah li Amin. Okey, untuk hari ini sama juga macam biasa. Setengah jam pertama kamu kena mute dulu kamu punya mikrofon, dengar dulu muallimah mengajar. Okey, 15 minit kemudian, 15 minit lagi kita ada kita akan bincang latihan yang lepas, dan 15 minit terakhir untuk kamu tanya soalan. Boleh Ingat 30 minit pertama ni tak perlu tanya soalan lagi, tak perlu bercakap lagi. Mute dulu kamu punya mic tu. 15 minit kita bincang latihan yang lepas, dan 15 minit lagi baru boleh bertanya. Okey, untuk tajuk hari ini kita akan belajar tajuk kata majmuk. Kata majmuk. Siapa ada buku teks, boleh buka buku teks, boleh buka muka surat 91. Siapa ada buku teks BM jilid 1, boleh boleh buka muka surat 79. Muka surat 79. Okey, kata majmuk, teks, muka surat 79. Maklimah tulis dekat chat. Muka surat 79, okey? Boleh buka sekarang. Okey, cuma sebelum tu kita tengok slide dahulu. Kejap. Okey, sebelum tu kita tengok slide dahulu, kata majmuk. Okey, apa itu kata majmuk? Okey, kata majmuk ialah dua kata dasar. Dua kata dasar atau lebih yang dirangkai untuk membentuk satu kata baru yang memberikan makna khusus. Dia dieja berpisah dan bertindak sebagai satu unit. Tengok balik makna dia. Dua kata dasar. Orang ni satu kata dasar, awam ni satu kata dasar. Dia gabung dua kata dasar ni, dirangkai untuk membentuk satu kata baru. Jadi orang awam. Orang awam ni kita panggil dia kata majmuk. Sebab orang lah kan, awam maksud dia umum. Orang awam beri maksud orang umum. Okey. Dan orang awam ni bertindak sebagai satu unit dan dieja berpisah, bukannya dekat, okey? Dieja berpisah. Okey, sama juga contoh lagi, merah jambu. Merah adalah warna. Jambu sejenis buah. Tapi bila dirangkaikan dua kata dasar ni, merah, jambu, bermakna apa? Warna merah jambu. Dia memberikan makna khusus, makna yang lain. Boleh Seterusnya kita tengok contoh je. Untuk kata majmuk ni kita tengok contoh, banyak contoh. Okey, lagi terima kasih. Terima ni satu kata dasar yang lain. Digabungkan. Terima ni apa? Kata kerja kan? Menerima, diterima. Bila ditambahkan imbuhan jadi kata kerja. Kasih, kata dasar. Jadi digabungkan dua kata dasar ni, terima kasih, memberi makna ucapan terima kasih itu. Okey, lagi buah. Buah fikiran. Buah fikiran. Buah ni satu kata dasar yang lain, fikiran satu kata dasar yang lain. Bila digabungkan, buah fikiran bermakna idea. Dia memberi makna yang khusus. Sama juga urus setia. Urus pun kata kerja. Setia
Sama juga. Jadi urus setia ni makna dia apa? Urus setia ni biasa dalam program ada yang apa ni? Yang buat program tu kan? Yang apa ni? Yang sibuk buat program tu kan? Urus setia ni maksudnya orang urus setia. Okey, lagi ulang kaji, sama juga. Ulang kata kerja, kaji kata kerja. Boleh juga apa ni, gabung dua kata kerja jadi ulang kaji, jadi satu kata majmuk yang lain. Memberi makna ulang kaji apa? Biasanya dalam ayat kamu mengulang kaji pelajaran. Lagi sama juga, yang ni pun maklumat bagi contoh je. Lagi kaca mata. Kaca apa? Kaca satu benda, barang. Mata, mata anggota kamu. Tapi bila digabungkan kaca mata, jadi hanya yang Mak pakai ni. Jadi kamu panggil spek kaca mata. Lagi anak pokok, lagi kereta sorong, lagi berganding bahu. Semua contoh ni Maklimah ambil dalam kamu punya buku teks. Okey, kata majmuk ni senang je. Okey, seterusnya kita terus rujuk buku teks terus. Buku teks muka surat 79 tadi kan? Yang bagi tahu muka surat 79 dan muka surat 79. 79 tajuk dia kata majmuk. Dia bagi kamu satu teks bertajuk pertandingan mengarang. Okey, kita baca dulu. Dalam teks ni terdapat ada beberapa kata majmuk. Macam mana nak cam dia, kita tengok lepas ni. Okey, baca. Perpustakaan awam Taman Aman mengadakan pertandingan menulis karangan bertemakan perpaduan. Penyertaannya secara berkumpulan dan berbilang kaum. Pertandingan ini juga terbuka kepada orang awam. Okey, dia dah warnakan orang awam tu dengan warna merah. Orang awam ialah kata majmuk sebab digabungkan dua kata dasar ni memberi makna yang lain khusus. Okey, perenggan kedua. Hanif, Jiva dan William telah bersepakat untuk menyertainya. Mereka mencari maklumat di perpustakaan. Mereka membaca buku cerita untuk mendapatkan idea. Buku cerita. Buku ni satu kata dasar, cerita satu kata dasar. Jadi digabungkan buku cerita ni memberi makna buku. Kalau tengok buku teks, buku cerita, lagi buku karangan, itu semua adalah kata majmuk. Bila digabungkan dua kata dasar, faham? Dua kata dasar dan diberi makna yang lain. Okey, tengok perenggan ketiga. Selain itu, mereka juga membuat rujukan daripada surat khabar dan majalah. Mereka saling membantu dan bertukar idea. Mereka juga berbincang dengan ibu bapa bagi pemilihan tajuk karangan. Mereka bekerjasama dalam suasana yang harmoni. Yang diwarnakan merah apa? Surat khabar. Surat khabar. Surat khabar apa? Newspaper tu. Kalau tak tahu surat khabar tu newspaper kamu yang baca beli kat kedai tu. Okey, lagi ibu bapa. Ibu bapa juga adalah kata majmuk. Harus dieja, tak boleh eja rapat. Kena ada selang. Okey, tengok lagi dia bagi dekat sini. Dekat tepi ni. Ulang kaji. Gambar tu ulang kaji. Lagi buah fikiran. Semuanya adalah kata majmuk. Lagi urus setia. Tu yang duduk dekat meja tu, yang duduk depan komputer tu, dia yang menguruskan pertandingan ni. Kita panggil dia sebagai urus setia. Dan sekali dia menang dan memberikan ucapan terima kasih. Tengok lagi sekali apa maksud kata majmuk dalam buku teks. Kata majmuk ialah dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan untuk membentuk satu kata baru. Dua kata dasar dirangkaikan, diletak sekali ni untuk membentuk satu kata baru. Dia memberikan makna khusus, dieja berpisah, mesti dieja berpisah
dan bertindak sebagai satu unit. Dan bertindak sebagai satu unit. Maksudnya ibu bapa ni kita faham kedua-duanya, ibu dan bapa. Okey, dah habis dah yang muka surat. Kita terus tengok latihan. Latihan muka surat. Sekejap kita masuk buku jilid 2 minggu hadapan. Okey. Untuk latihan aktiviti 5 ni, dia suruh kamu lengkapkan ayat dengan kata majmuk berdasarkan gambar. Senang je, cuma isi tempat kosong, isi tempat kosong saja. Okey, jangan buat sekarang. Mak Lima nampak ada orang tengah buat tu. Jangan buat sekarang. Kita bincang dulu, kamu tengok dulu. Pun kat sini. Jadi tengok dulu, nanti lepas ni baru buat. Okey, tengok. Yang pertama, penduduk Taman Sentosa menanam tempat kosong sempena program Bumi Hijau. Semua kaum di Taman Sentosa turut menyertai program ini. Tengok dia pegang apa? Dia pegang apa ni? Pasu ke? Seorang pegang pasu, seorang lagi pegang anak pokok. Okey, jawapan dia, penduduk Taman Sentosa menanam anak pokok sempena program Bumi Hijau. Okey, tengok nombor 2. Ni kena lengkapkan ayat berdasarkan gambar. Kita tengok gambar. Nombor 2, mereka tempat kosong dengan pihak berkuasa tempatan. Mereka dapat memupuk semangat perpaduan. Tengok tu, dia tengah buat sama-sama. Okey, tengok dekat atas. Ada tak kata majmuk yang bermaksud bekerjasama ataupun buat sama-sama? Berganding bahu. Mereka berganding bahu dengan pihak berkuasa tempatan. Mereka dapat memupuk semangat perpaduan. Okey. Nombor 3, Encik Ravi memakai apa dia? Tempat kosong kerana hari terlalu panas. Tengok gambar. Tu dia pakai kacamata ataupun cermin mata. Dia pakai kacamata. Encik Ravi memakai kacamata kerana hari terlalu panas. Lagi, nombor 4, Encik Wong menolak apa dia? Bertolak ni. Kereta apa ni? Kereta yang boleh disorong. Kita panggil dia kereta sorong. Kereta, sorong perbuatan. Tapi bila digabungkan dua kata dasar ni, kereta sorong, dia jadi ni nama dia kereta sorong. Encik Wong menolak kereta sorong yang berisi pokok bunga. Nombor 5, aktiviti ini selesai pada pukul 12 tengah hari. Ingat dia, ejaan tengah hari, jangan buang H dekat tengah ni. Tengah hari kena dieja dua perkataan berasingan. Dieja berasingan. Tengah hari. Banyak Mak Lima jumpa, kamu eja tengah hari ni, H ni satu je. Terus dirapatkan tengah hari. Macam tu. Salah. Ejaan betul dia adalah tengah hari. Okey, nombor 6. Encik Taufik mengucapkan terima kasih kepada pegawai pihak berkuasa tempatan dan penduduk Taman Sentosa. Okey, nampak dia berjabat tangan, dia ucapkan terima kasih. Okey, itu adalah latihan. Dua-dua dia berikan kamu satu gambar. Kemudian dia suruh kamu kenal pasti kata majmuk dan bina ayat. Okey, untuk latihan ni kamu perlu bina ayat. Tajuk apa ni? Tajuk kali ni ialah berkongsi kereta. Imran, Li Qiang dan Kiran belajar di sekolah yang sama. Encik Wong, Encik Ismail dan Encik Rabi bergilir-gilir untuk menghantar mereka ke sekolah. Hari ini ialah giliran Encik Ismail. Okey, gambar ni situasi dia adalah dia nak pergi hantar anak-anak ke sekolah, iaitu Imran, Li Qiang dan Kiran. Imran, Li Qiang dan Kiran hantar ke sekolah. Dia nak hantar ke sekolah. Mama. Siapa yang nak hantar? Hari ini giliran Encik Ismail untuk hantar ke sekolah. Okey, tengok, dia suruh kamu isi tempat kosong ni
untuk menjadikan dia menjadikan dia kata majmuk. Dia dah bagi satu kata dasar, isi lagi satu kata dasar. Okey, Mak Limah bagi terus. Kalau yang ni nak salin pun boleh. Yang ni boleh nak salin. Okey, ni dia tunjuk tiang. Tiang apa? Tiang lampu. Lagi ni peti. Peti apa? Peti ais. Tak kan? Ni gambar peti orang letak surat. Jadi peti surat. Lagi pasu bunga tu gambar pasu bunga. Lagi tong. Tong apa? Tong air. Tak kan? Ni tong sampah. Lagi ni yang dipegang digalas dekat tepi ni apa? Beg. Beg apa? Beg sandang. Boleh juga tulis beg tangan. Tapi Mak Limah nak bezakan sebab ni ada dah jam tangan yang Encik Ismail pakai ni jam tangan. Dah ada dah. Ni beg sandang. Boleh tulis. Kemudian dah siap tulis. Kamu perlu bina ayat. Ada 6, betul tak? 2, 4, 6. Okey, ada 6 kata majmuk. Kamu kena bina ayat berdasarkan kata majmuk. Boleh? Boleh? Okey, boleh salin dulu yang ni. Okey. Karangan. Okey, karangan kali ini ialah karangan berdasarkan gambar. Okey. Arahan dia tulis semula karangan di bawah dengan betul. Kemudian senaraikan kata majmuk yang terdapat dalam karangan. Okey, gambar ni ialah gambar taman mini sekolah. Dia orang sedang bergotong royong, murid-murid bergotong royong untuk membersihkan dan menceriakan taman mini sekolah. Okey, ini gambar dia. Dan Mak Limah dah siapkan karangan dia. Karangan dah siap pun. Cuma arahan dia apa tadi? Fokus balik. Arahan dia ialah tulis semula karangan di bawah dengan betul. Karangan yang Mak Limah tulis tu dia punya apa ni? Huruf besar dia, huruf kecil dia semua salah. Nampak tu, tak ada huruf besar pun. Jadi kamu kena tulis semula dan tulis mana yang perlu huruf besar, mana yang perlu jarak. Boleh? Sebab kita dah masuk karangan. Okey. Mak Limah akan bincang terus tapi tak boleh tulis sekarang. Nanti latihan ni Mak Limah akan bagi dalam Google Drive. Kamu kena download dulu tengok, kemudian baru boleh buat. Pertama, tulis semula karangan. Kedua, cari senaraikan kata majmuk yang terdapat dalam karangan. Okey, kita masuk kepada karangan. Karangan Mak Limah dah pasangkan. Biasanya dia akan ada pendahuluan, lepas tu perenggan isi, kemudian perenggan penutup. Bukan salin sekarang, salin sekarang. Mak Limah akan bagi dalam Google Drive ni. Okey, tengok Okey, perenggan pertama kita panggil perenggan apa? Perenggan. Siapa boleh jawab seorang? Perenggan apa pertama? Yang pertama kita panggil perenggan apa? Pendahuluan. Pendahuluan. Okey, ingat tak Mak Limah pesan? Perenggan pendahuluan, yang pertama ayat pertama ni tak perlu ada jarak. Ingat tak? Tak perlu ada jarak. Okey, tengok pada hari Sabtu. Huruf apa yang kena huruf besar? P. Sebab apa? P kena huruf besar? Sebab ini adalah permulaan ayat. Lagi? Sabtu kena huruf besar sebab hari Sabtu. Chong dan rakan-rakannya membersihkan taman mini sekolah. Ayat pertama ada tak yang kena ubah? Ada apa? PS lagi? Chong tu nama orang. Nama orang kena huruf besar. Jadi nak kata nama Fas Chong dan rakan-rakannya membersihkan taman mini sekolah. Mereka memulakan kerja-kerja pembersihan pada jam 8 pagi. Mereka. M ni kena huruf besar tak? Ada orang boleh jawab tak? M kena huruf besar tak? M perlu huruf besar sebab selepas noktah. Setiap kali lepas noktah kita nak buat ayat baru kena
letak huruf besar. Mereka memulakan kerja-kerja pembersihan pada jam 8 pagi. Taman mini kena huruf besar tak? Taman mini sekolah. Kena. Kena huruf besar ke tak? Kena. Ha? Kena? Kenapa? Tak ke? Taman mini adalah kata nama tempat tapi bukan khusus tengok taman mini sekolah. Sekolah mana? Kalau dia tulis taman mini sekolah Sriti Al-Mustaqim, yes, taman mini semua kena huruf besar. Tapi kalau dia tulis taman mini sekolah dia jadi umum. Tak perlu huruf besar. Okey, seterusnya perenggan kedua. Maklimah pesan perenggan kedua ialah perenggan isi. Perenggan kedua ialah perenggan isi. Perenggan terakhir ialah perenggan penutup. Okey, jadi perenggan, bila perenggan kena buat apa? Ada jarak sebelum tulis tu, ada jarak. Okey, kena jarakkan dia macam ni. Nampak? Jarak dan M huruf besar di permulaan ayat. Mereka telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Sekumpulan murid perempuan telah ditugaskan menanam pokok serai, cili, daun kesum dan lain-lain. Okey, tengok sekumpulan S ni kena huruf besar sebab di permulaan ayat. Jadi pokok serai kena huruf besar tak? Pokok serai kena huruf besar tak? Tak. Cili daun kesum? Tak perlu sebab ia hanyalah kata nama bagi tumbuhan. Maknanya dah beritahu kan, kita baca kata nama kan, kata nama bagi tumbuhan tak perlu besar, melainkan ada nama khusus. Okey, seterusnya sekumpulan murid lelaki telah ditugaskan membersihkan kolam sekumpulan S sekali lagi sebelum huruf besar sebab di permulaan ayat. Okey, kemudian tengok lagi. Cikgu Firdaus membeli beberapa ekor ikan. Cikgu Firdaus ni kata apa? Kata nama khas bagi orang. Jadi C kena huruf besar, F kena huruf besar. Kalau dia tulis cikgu saja, cikgu membeli beberapa ekor ikan, dia jadi kata nama tapi bila tulis cikgu Firdaus, dia jadi kata nama khas bagi orang. Okey, seterusnya ikan-ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam ikan-ikan. I kena huruf besar di awal ayat. Kemudian Cikgu Firdaus mengarahkan murid-murid memberikan makanan kepada ikan-ikan tersebut. Sekali lagi sama juga. Okey. Di permulaan ayat kena huruf besar. Kemudian Cikgu Firdaus dengan kena huruf besar. Cikgu Firdaus kata nama khas bagi orang. Okey, seterusnya ini satu perenggan. Ini satu perenggan. Bila masuk perenggan seterusnya, sama juga boleh ada pesan di awal kena jarakkan dia. Sebelum tulis kena jarakkan dia. Macam tu. Okey, jadi di awal ayat sama juga kena huruf besar dulu. Murid-murid ditugaskan untuk membersihkan dan menceriakan taman mini juga. Chong dan beberapa rakannya mengecat pasu serta bangku yang telah luntur warnanya. Ada perlu huruf besar tak kat sini? Chong dan beberapa rakannya ni. Ada, apa dia? Huruf A, Chong, C. Sebab kata nama khas bagi orang, ni nama orang. Okey, kemudian seterusnya ayat, mereka mengecat dengan warna yang ceria seperti warna kuning, merah jambu, biru muda dan jingga. Okey, tengok mereka kena sama juga M kena huruf besar sebab di permulaan ayat. Okey. Merah jambu kena huruf besar tak? Merah jambu kena huruf besar tak? Siapa boleh jawab? Merah jambu kena huruf besar ke tak?
Tak. Tak. Kenapa? Tak. Merah jambu ni kata apa? Merah jambu ni kata apa tadi? Kata majmuk. Kata majmuk. Tadi kita belajarkan merah jambu kata majmuk. Merah adalah warna, jambu adalah sejenis buah. Tapi bila digabungkan merah jambu tu warna apa? Warna pink kan? Yang kamu sebut warna pink tu. Tu adalah merah jambu. Lagi biru muda pun sama. Ini pun kata majmuk. Tak perlu huruf besar. Tak perlu huruf besar sebab apa? Ni kata nama am, bukan kata nama khas. Warna adalah kata nama am. Okey lagi, mereka membantu semasa membersihkan taman tersebut. Mereka membantu. Okey, maknanya tertinggal tanda sengkah sekejap. Mereka membantu. Okey ni. Kena ada tanda macam ni. Mereka membantu. M juga kena huruf besar di permulaan ayat. Semasa membersihkan taman tersebut. Okay, Cikgu Syuhairah dan beberapa orang murid memberikan arnab-arnab makan sayur-sayuran. Cikgu Syuhairah, si kena huruf besar. Sama juga. Ini adalah kata nama khas bagi orang. Okey, seterusnya ni. Dah habis dah. Ni perenggan terakhir. Maklumat dah pesan perenggan terakhir ataupun penutup pun sama juga cara dia. Nak tulis, sebelum tulis kena Okey, sebelum tulis kena jarakkan dia dahulu. Ayat pertama kena jarak dia dahulu macam tu. Okey. Kemudian huruf besar. Gotong royong selesai menjelang tengah hari. Tengah hari ni kena eja rapat ke jauh? Tengah hari. Tengah hari. Eja rapat ke jauh? Kena jauh. Sebab apa? Ini adalah kata majmuk dieja secara berasingan. Okey, murid-murid dijamu dengan makanan ringan. Sama juga M, huruf besar di hadapan sebab permulaan ayat. Dijamu dengan makanan ringan. Cikgu Firdaus dan Cikgu Syuhairah mengucapkan terima kasih kepada murid-murid yang bekerjasama membersihkan dan menceriakan taman mini sekolah. Okey, C huruf besar. Kenapa? Sebab ini adalah kata nama khas bagi orang. Cikgu juga huruf besar. Silap. S juga huruf besar. Nampak Okey, ini Muklimah dah betulkan karangan ni. Muklimah nak kamu betulkan macam ni lah. Mana yang perlu huruf besar, mana yang perlu huruf kecil. Kan? Jangan tertukar. Tiba-tiba taman mini ni ada yang letak huruf besar. Ini bukan kata nama khas pun. Okey, kemudian dah siap ni, kamu tulis kan? Tulis dalam buku penulisan. Nanti kemudian senaraikan kata majmuk. Okey, kita cari kata majmuk dalam karangan ni. Ingat, okey, tengok balik karangan. Karangan ni pada hari Sabtu, Ahcon dan rakan-rakan membersihkan taman mini sekolah. Taman mini ialah kata majmuk. Ya. Itu nama Maklimah tak ada ke? Kenapa dia punya yang macam petunjuk tu di lain-lain? Di loading. Maklimah. Ya. Ini dekat dalam mana? Dekat dalam buku apa? Buku penulisan. Dekat komputer. Ni kena salin dalam buku penulisan nanti. Yang ni Muklimah akan bagi macam biasa kan, Muklimah bagi gambar kemudian suruh bina ayat tu kan? Betul tak? Muklimah bagi gambar suruh bina ayat biasanya. Tapi kali ni Muklimah kita tak bina ayat dah. Kita dah nak buat karangan dah sekarang ni. Jadi sekarang ni Muklimah bagi contoh karangan dulu. Cuma kamu perlu betulkan karangan ni sebab huruf besar dia, huruf besar huruf kecil dia salah. Jadi kamu kena betulkan. Tadi Muklimah bincang untuk betulkan huruf besar dan huruf kecil. Kemudian dah betulkan, kamu kena salin karangan yang betul tu dalam buku penulisan, buku tulis penulisan. Kan ada kan buku tulis penulisan. Salin semula. Kemudian yang ni pun sama, buat dalam buku penulisan tu. Kata majmuk ni tulis dekat bawah. Cari kata majmuk dalam karangan.